Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar empat angsana dan juga empat beringin. Hari ini kita akan pergi pada topik yang terakhir sekali iaitu bab 15. Cikgu harap ada buku di sebelah kamu juga ya, buku teks. Kita cuba habiskan hari ini satu bab terus. Okey, insyaAllah. Semua dapat tengok tak cikgu punya slide? Dapat, okey. Terima kasih Farah. Bab 15 adalah pembiakan seks. Kita belajar dalam manusia ya, perkembangan dan pertumbuhan dalam manusia dan juga sedikit tentang haiwan. Dalam bab ini awak akan belajar yang topik berwarna kuning tu. Pertama, kita belajar tentang pembiakan manusia, perbezaan di antara mengenali dan juga perbezaan di antara pembiakan lelaki dan pembiakan perempuan. Kita haid di mana melibatkan aras hormon. Ada 4 hormon yang terlibat. Hormon apa ya? 2 yang awak dah tahu. 4A pun dah belajar. 4B belum belajar lagi tentang hormon. Apa 4 hormon yang terlibat dalam wanita punya? Asma tak tanya di kelas 4B. Sanjana. Nyatakan salah satu hormon dalam wanita. San. Okey, estrogen. Bagus Sanjana. Selain daripada estrogen, kita ada progesteron, LH dan juga FSH. Ada 4. Okey, kemudian perkembangan folikel. Folikel ni adalah ovum sebelum jadi ovum. Okey, penebalan endometrium. Endometrium ialah dinding uterus. Ovulasi yang berlaku pada hari ke-14 selepas haid. Kira haid tu merupakan, katakan kalau hari ni haid, so 25 hari bulan adalah day 1, hari pertama. So kira hari ni sampai hari ke-14 biasanya berlakulah ovulasi dalam fasa subuh. Okey, kemudian pembentukan corpus luteum. Corpus luteum ni adalah daripada folikel ya, yang berada dalam ovari. Okey, corpus luteum. Okey, perubahan aras hormon semasa kehamilan. Okey, semasa kehamilan, keguguran dan juga keguguran manakala belajar sedikit tentang sindrom sebelum datangnya haid iaitu sindrom prahaid dan sindrom putus haid iaitu menopause. Okey, belajar tentang gametogenesis. Genesis bermaksud proses. Gamet ialah ovum dan juga sperma. Jadi kat sini kita ada manusia, ovum dan sperma. Spermatogenesis ada 2. Ada gametogenesis ada 2. Satu untuk spermatogenesis iaitu pembentukan sperma dan oogenesis iaitu pembentukan ovum. Ada gabungan nama kat sini ya, sperma, OO maksudnya ovum. Okey, struktur gamet, mempelajari struktur gamet, struktur sperma dan juga oosit sekunder merupakan ovum yang belum matang. Okey, sebelum menjadi ovum ada peringkat dia. Perbandingan antara spermatogenesis dan juga oogenesis.
Maksudnya perbandingan kedua-dua proses pembentukan sperma dan proses pembentukan ovum. Awak akan belajar pembentukan kembar, kembar seiras dan juga kembar tak seiras serta kembar siam. Kembar siam ni datangnya terhasil daripada salah satu kembar di atas. Okey, di mana kembar siam akan bercantum pada bahagian anggota badan atau bahagian organ dalaman. Okey, siapa yang tahu daripada mana kembar seiras ataupun kembar tak seiras terjadinya kembar siam? Kembar siam ni satu kecacatan yang dia tak separate sepenuhnya, dia tak berpisah sepenuhnya sama ada organ anggota ataupun organ dalaman. Okey, kembar mana satu? Kembar seiras atau tak seiras? Yin Chia. Ya, Sanjana jawab juga seiras. Jadi kalau kembar seiras ni kalau dia gagal untuk betul-betul berpisah, maka terjadilah kembar siam. Okey, kemudian kita akan mempelajari perkembangan fetus manusia. Ingat ZEF ya, ZEF, Z-E-F, zygote, fetus, Z-E-F, zygote, embrio dan fetus. Lahir barulah panggil bayi. Selagi tak lahir, kita panggil dia fetus. Beza di antara fetus dengan embrio, dia terdiri daripada banyak-banyak sel dan dia tak terbentuk macam rupa manusia. Dah once kita dah nampak dia macam bentuk rupa manusia, dah ada organ sikit, dah ada rupa human look like, kita panggil dia sebagai fetus. Zygote cuma satu sel sahaja, iaitu pencantuman daripada nukleus ovum dan juga nukleus sperma. Okay, awak akan mempelajari proses persenyawaan dan pembentukan zygote, okay, peranan struktur plasenta dan tali pusat dalam perkembangan fetus, keperluan sistem peredaran darah fetus dan sistem peredaran darah ibu yang berasingan. Kenapa perlu asing? Okay, pertumbuhan, kemudian awak akan mempelajari pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. Okay, dalam pertumbuhan dalam serangga mengalami metamorfosis lengkap dan ada juga metamorfosis tak lengkap. Okay, untuk manusia, lengkung pertumbuhan kita adalah lengkungan sigmoid. Untuk serangga tadi, lengkungan pertumbuhan dia berbentuk tangga. Tahu tangga kan? Stair. Okay, dan terakhir sekali, isu-isu kesihatan berkaitan dengan pembiakan manusia di mana kita mempelajari tentang punca kemandulan. So, topik ini adalah topik apa? Topik buat baby. Tapi jangan buat sekarang ya, belum tiba masanya lagi. Okay. Sistem pembiakan manusia. Okay, sistem pertama mencirikan anatomi. Anatomi adalah struktur. Ya, anatomi struktur pembiakan lelaki dan struktur pembiakan perempuan sama macam awak dah mempelajarinya semasa di tingkatan 3. Tingkatan 1 pun belum belajar kan? Okay, ada dua jenis pembiakan seks, pembiakan aseks. Okey, ni kita guna dengar suara seseorang lah untuk bacakan slide ni sikit. Sebab ni macam kita buat revision balik lah. Okey, kita panggil Chow Sin Yi daripada kelas 4A. Awak bacakan slide ini saja. Pembiakan seks menghasilkan anak melalui penyatuan gamet haploid untuk membentuk zigot diploid. Zigot kemudian membentuk individu baru. Pembiakan aseks menghasilkan anak tanpa gamet melibatkan proses mitosis. Perbezaan tu nak baca. Boleh juga baca. Bilangan induk seks 2, seks 1. Penlibatan gamet seks ya, seks tidak. Ciri anak seks beza dengan induk. Aseks sama dengan induk persamaan.
menghasilkan individu baru untuk meneruskan kelangsungan spesies. Dan contoh dia untuk Essex. Pembelahan kedua, contoh bakteria Paramecium. Pertunasan is hidras, pembentukan spora, fungsi lumut, paku pasi, pembiakan vegetatif, bawang, halai, fragmentasi, rejuvenasi, cacing pilat, tapak Sulaiman. Okey, terima kasih Chow. Chow, awak ada kakak dekat 5A kan? Tidak, Bukan awak ke? bukan. Siapa yang Itu kelas awak ada? Silvek. Ya, apa yang awak belajar sekarang ni adalah topik untuk belajar Form 5 sekarang ni ya. Maksudnya kalau ada kakak tu bolehlah sama-sama belajar, cuma dia versi DLP, dia versi BI, awak BM. Okey, dalam exam nanti, kalau awak nak jawab perbezaan untuk seks dengan aseks, awak boleh buat dalam bentuk jadual. Tapi jangan ada 3 kolom, mesti ada 2 sahaja. Maksudnya jangan ada yang ini. Okey, awak boleh tulis pembiakan seks, pembiakan aseks. Dan jawapan awak mestilah dalam ayat yang lengkap. Contoh, pembiakan seks melibatkan 2 bilangan induk. Induk ni maksudnya parents dia, ibu bapa dia. 2 lah, lelaki, perempuan. Dan berlainan jantina, mana boleh sama-sama perempuan, sama-sama lelaki kan. Takkan dapat anaknya. Okey, aseks, tulis kat sini. Melibatkan 1 sahaja induk. Maksudnya buat ayat dan awak disarankan soalan esei terutamanya buat dalam bentuk jadual. Sebab apa? Jadual ni memudahkan awak untuk awak terus buat comparison macam ni dan juga membantu examiner untuk bagi awak markah. Sambil cikgu ajar awak, cikgu ajar juga teknik untuk menjawab kertas 2. Okey, ini pun samalah. Jangan jawab ya, tidak dan tak nak ada tajuk ni. Tulis penuh. Melibatkan gamet, ovum dan sperma. Kalau dekat manusia. Kalau dekat tumbuhan, apa ya gamet dia? Kita tak panggil ovum dan sperma. Dekat tumbuhan, macam tumbuhan berbunga kan dia membiak melalui seks. Bunga tu adalah organ seks. Jadi kita tulis tumbuhan berbunga, gamet jantan, gamet betina. Itu saja. Untuk manusia dan haiwan, kita tulis sperma dan ovum. Okey, seks dia tidak melibatkan sebarang gametes. Ciri-ciri anak dia sama, exactly. Silap pula. Seks dia berbeza dengan induk. Macam kita lah. Awak sama tak dengan ibu ayah awak? 100%. Ada tak? Exactly sama macam ibu ayah? Tak kan? Kita tak sama dengan ibu ayah. Dengan adik-beradik kita pun kita tak sama. Itu maksudnya berbeza. Manakala untuk assex dia exactly sama, copy paste macam awak pergi photostat. Sama. Awak tengoklah dia kebanyakan assex ni untuk mikroorganisma lah kan dan juga tumbuhan tidak berbunga yang membiak secara vegetatif macam bawang halia. Bawang ni kan dia punya daripada kita panggil apa ya, bulb dalam BI, bulb dalam BM cikgu tak pasti. Halia daripada batang dia tu kan. Dia macam modifikasi daripada batang dia lah. Okey, persamaan dia. Persamaan untuk dia kedua-dua ni akan menghasilkan individu baru lah. Okey, individu baru untuk meneruskan kelangsungan spesies. Kalau tak, spesies akan pupus. Okey, ini adalah ada 5, sama macam belajar sebelum ni, ada 5 jenis pembiakan assex. Okey, pembelahan dua. Maksudnya daripada 1 bakteria akan jadi 2 bakteria. Pembelahan dua. 1 paramecium terbelah menjadi 2 paramecium. 1 bakteria menghasilkan 2 anak bakteria. 1 paramecium menghasilkan 2 anak paramecium. Selain daripada itu, contoh lain adalah amoeba. Amoeba, 1 parents amoeba akan menghasilkan 1 induk amoeba akan menghasilkan 2 anak amoeba. Sama juga dengan proses yang awak dah belajar sebelum ni, iaitu proses mitosis. Daripada 1 sel induk akan menghasilkan 2 sel anak.
yang sama ciri-ciri dengan sel induk. Okey tak setakat ni? Sebab itulah proses mitosis juga ada dalam pembiakan XX. Macam ni lah, sebab itulah bakteria cepat membiak ya. Sebab melalui pembelahan dua, daripada 2 jadi 4. 4 jadi 8. 8 jadi 16 dan seterusnya lah. Okey, pertunasan. Okey, budding bahasa Inggeris bud. Ni awak dah tahu dah kan, cikgu tak pergi lebih lah. Okey, pembentukan spora. Ni untuk tumbuhan tidak berbunga ya. Fungi dan juga lumut. Okey. Okey, kemudian pembiakan vegetatif. Ingat vegetable. Okey, untuk tumbuhan. Dan terakhir sekali adalah fermentasi atau regenerasi. Ni macam cacing pita dengan tapak Sulaiman. Kalau dia bahagian anggota dia, bahagian dia terpotong, terpisah, dia akan hasilkan individu yang baru. Awak boleh tengok contoh kat ekor cicak. Tapi ekor cicak tu bukan pembiakan seks. Tapi lebih kurang macam tu lah. Bila cicak dia nak melepaskan diri daripada dia punya pemangsa dia, dia akan putuskan ekor dia dan tak lama selepas tu ekor baru akan tumbuh. Macam itulah cacing pita dan tapak Sulaiman. Kalau tapak Sulaiman ni dia berbeza dengan yang atas ni, pembelahan 2 ni, dia memang confirm akan dapat 2 anak. Manakala fermentasi dengan regenerasi ni bergantung kepada berapa pecahan dia tu. Kalau awak cincang dia pecah kepada 50, 50. Cacing pita pecah 50. Dapat 50 anak. Okey, tapak Sulaiman ni pun sama. Tapi tapak Sulaiman syarat dia kena ada yang tengah dia tu. Kan tapak Sulaiman kan dia macam ada lengan-lengan kat tengah dia tu kan. Dia kena ada yang tengah disk kat tengah tu. Baru dah dia boleh menghasilkan individu yang baru. Okey, masih ingat lagi tak? Haploid dengan diploid. Gamete, haploid. Zygote, diploid. Okey, cikgu nak tanya siapa ni? Daripada kelas wakil 5B, 4B. Nombor bawah sikit Yin Chia. Eng Yin Chia. Okey, apa yang faham tentang gamete, haploid, zygote, diploid? Awak boleh on awak punya speaker ya. Yin Chia. Diploid 2N. Haploid 1N. Okey, tahu tak? Yin Chia tahu tak berapa bilangan kromosom untuk manusia? Awak dah belajar kan bab mitosis dan meiosis. Bilangan kromosom manusia. Berapa? Eng Yin Chia? Diploid 24. 24 tu untuk apa? 46. Ya, 46. Ini untuk manusia sahaja. Bilangan kromosom kita, maksudnya setiap sel somatik kita ada 46 bilangan kromosom.
sebanyak 46 kromosom dalam nukleus. Okey, jadi untuk ovum dan juga sperma, sebab kedua-dua itu adalah gamet, dia adalah separuh, half. Ingat perkataan half, H-A-L-F, half. So half haploid. Haploid adalah separuh daripada bilangan kromosom sesuatu organisma tersebut. Kita ambil contoh mudah adalah manusia, dan memang awak kena tahu tentang manusia ni. Contoh organisma lain tak perlu tahu. Okey, manusia ni macam kita tahu kita punya suhu badan kita lah. Maksudnya benda tu kita memang kena tahu. Pengetahuan umum lah kiranya. Okey, manusia kita ada 46 kromosom. So dalam gamet kita, setiap gamet kita, dalam setiap ovum dan setiap sperma ada sebanyak 46 bahagi dengan 2 dapat 23. Okey, 23 untuk manusia ya. Manusia 23. Jadi awak bayangkan sperma yang membawa 23 kromosom tadi berenang-renang, okey, masuk ke dalam sistem pembiakan wanita sekiranya manusia persenyawaan dalaman kan. Okey, berjumpa dengan ovum dan nukleus sperma tadi yang 23 tadi bergabung, bercantum, okey, fuse bercantum dengan 23 kromosom dalam ovum. So total sekarang 46. 23 tambah 23 dapat balik 46. Masih lagi manusia. Okey, bukannya mutant. Dah silap pula 23 tambah. Okey, tambah 23 sama dengan 46. Kekal. Begitulah untuk organisma yang lain. Diploid. D maksudnya dua. Haploid, half. Okey, ingat half, separuh. Di maksudnya dua. Diploid number. Jadi kalau 20 haploid 23, awak dah harap dengan 2 dapat balik 46. Okey, sekarang kita masuk pada sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan wanita. Ini adalah bahagian-bahagian organnya. Okey, cikgu nak awak perhatikan dulu bersama dengan fungsi dia. Okey, kita nak dengar suara seseorang kat sini? Yu Zhenfeng. Yu Zhenfeng, bacakan struktur beserta dengan fungsi. Ya, cikgu. Cikgu saya baca, cikgu. Ya, baca. Vesikel semen merembes benalu bernutrien untuk sperma. Kelenjar prostat merembes benalu yang membantu pergerakan sperma. Testis terdapat dalam pundi skrotum, menghasilkan sperma, gamet jantan dan hormon seks lelaki iaitu testosteron. Uretra selalu untuk mengeluarkan sperma dan air kencing daripada dan zakat organ seks lelaki yang kaya dengan tisu lembut dan salur darah, memancutkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Skrotum struktur berupa kantung yang memegang dan melindungi testis. Ductus sperma. Sperma disalurkan melalui ductus sperma. What's difference? Okey, terima kasih Yu Zhenfeng. Okey, perkataan merembeskan ni maksud dia menghasilkan ya. Dalam biologi kita gunakan perkataan menghasilkan. Produce tu kita gantikan dengan perkataan merembes. Merembes maksudnya menghasilkan. Okey. Kat sini ada hormon ya, hormon testosteron. Nama dia datang daripada testis. Okay, dah belajar 4A dah belajar dah tentang hormon testosteron. Ini urethra mengeluarkan air kencing atau sperma atau air kencing bukan pada masa yang sama lah. Okay, seterusnya kita mengenali bahagian serta fungsi pembiakan wanita. Okay, kita minta seorang wakil baca. Kita minta ni,
Jason daripada kelas 4 Beringin. Jason ada tak Jason? Atau ganti dengan orang lain ya. Okey, atas nama Jason, cikgu nampak nama Sanjana. Sanjana kena baca. Cikgu boleh dengar. Boleh? Okay, uterus, organ berdinding tebal serta berotot. Dinding uterus dilapisi tisu endometrium bermukus dan kaya dengan salur darah. Embrio menempel pada endometrium. Tisu endometrium yang tebal dan kaya dengan salur darah membekalkan nutrien dan oksigen kepada embrio. Tube Fallopian, satu saluran berotot nipis. Bahagian dinding dalamnya dilapisi oleh cilium. Tindakan cilium dan peristalsis otot tube fallopian membentuk menggerakkan usid sekunder atau embrio ke uterus. Ovari, organ pembiakan perempuan yang menghasilkan ovum, gamet betina dan hormon seks perempuan iaitu estrogen dan progesteron. Cervix, bukaan sempit uterus yang merembeskan mukus untuk membantu sperma berenang dengan mudah ke arah tube fallopian. Faraj, saluran masuk sperma serta laluan keluar haid dan kelahiran anak. Okey, terima kasih Sanjana. Sama je. Okey. Okey, di sini ada beberapa bahagian yang awak baru jumpa perkataan istilah sains. Okey, pertama cikgu nak terangkan tentang tube fallopian ni. Awak bayangkan awak guna penyapu, awak sapu sampah kan? Macam itulah. Dia punya cilium ni dia tolak oosit sekunder ataupun embrio. Okey, zygote bila dah selepas persenyawaan membentuk zygote. Okey, zygote tadi akan melalui proses mitosis membentuk menjadi embrio. Okey, dia akan ditolak ke bawah ke uterus di mana proses penempelan akan berlaku pada endometrium iaitu dinding uterus. Okey, endometrium adalah dinding uterus. Yang nampak kan tebal ni. Okey, apa itu oosit sekunder? Ini akan belajar. Oosit sekunder adalah ovum sebenarnya. So, sebenarnya pada hari ke-14 ovulasi berlaku. Ovulasi adalah proses di mana ovari membebaskan oosit sekunder. Sebenarnya istilah sebelumnya awak belajar ovulasi adalah hari ke-14 di mana ovari membebaskan, yang akan release, membebaskan, bukan menghasilkan ya, membebaskan ovum. Sebenarnya bukan ovum, lagi tepat adalah oosit sekunder. Okey, proses gamet, perkataan gamet ya, ovum dan sperm. Gametogenesis, genesis ni proses manusia, okey, proses pembentukan gamet dalam manusia iaitu spermatogenesis, sperma dan oogenesis, ovum. Okey, kemudian akan mempelajari struktur ni semua, sperma dan juga follicle graph. Okey, kita pergi seterusnya. Keperluan pembentukan gamet dalam pembiakan seks lah kan. Okey, proses pertama melibatkan proses meiosis. Ingat ya, nak eja meiosis, eja me dulu. Okey, M-E-I, me. Ramai yang tersilap. Nak letak O dulu ke, nak letak I dulu ke, nak letak E dulu ya. Ingat, biasa awak letak M-I-E. Okey, sebenarnya Mei. Ingat, Januari, Februari, Mac, April, Mei. Okey, so Mei. M-E-I, meiosis. Okey, berlaku dalam gonad. Gonad ni maksudnya dalam
testis untuk sperma, ovari untuk ovum. Itu namanya gonad. Gonad adalah organ tu lah. Gamet haploid, okay, N, separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Zygote terbentuk adalah bilangan kromosom sama dengan sel induk selepas gabungan tadi, iaitu keadaan diploid. Zygote menjalani mitosis untuk menghasilkan berjuta-juta sel. Setiap sel mengandungi, ini untuk manusia saja ya, 46. Jangan ingat semua organisma sama. 46 kromosom, iaitu dah jadi 2M, 2N, diploid. Okay, bilangan kromosom diploid 2N manusia dikekalkan dari generasi ke generasi. Kelas sebenarnya 2N diploid, 2N diploid adalah kromosom homolog. Ingat lagi tak kromosom homolog? Satu daripada kromosom homolog adalah kromosom yang sama struktur. Sama besar, sama struktur yang sama lah, sama tinggi, sama lebar, sama bulat. Okay. Same structural feature. Okay. Ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri struktur yang sama. Satu datang daripada paternal, satu lagi daripada maternal. Okay. Bila ada dua ni, once dia dah ada dua ni, dah ada homologous kromosom, itu kita dah panggil sebagai diploid. Maksudnya kromosom diploid 2N ni merujuk kepada homologous kromosom. Ada je daripada paternal dengan maternal. Paternal maksudnya kromosom daripada papa, paternal. Ingat, daripada induk jantan, maternal mama, maternal daripada induk betina. Macam gamet kan dia separuh je. Gamet, kalau sperm dia hanya membawa ciri-ciri DNA genetik daripada papa. Manakala ovum daripada ibu sahaja. Untuk zygote dia dah ada dua-dua kromosom daripada ibu dan juga daripada ayah, iaitu homologous kromosom. Kromosom homolog. Keperluan pembentukan gamet untuk induk jantan berasal daripada 2N, iaitu 46 kromosom. Betina pun sama. Sebab kita belajar untuk manusia lah kan, manusia dengan haiwan panggil betina, tak induk perempuan lah, induk betina sama je. 2N, 46 kromosom juga. Organ pembiakan, ni gonad tadi, testis, ovum. Ini salah ya, bukan ovum lah. Ini yang cikgu betulkan slide ni. Ini adalah ovari. Organ ovari. Ovum adalah sel. Organ ovari. Jadi melalui proses meiosis ataupun mengalami proses meiosis tadi akan menghasilkan sperma N haploid. Sini pula ovum dalam bentuk haploid juga, separuh 23 dan persenyawaan semula zygote, iaitu kita lah. Gabungan daripada ibu ayah dapat balik 46 2N. Kemudian takkan nak jadi satu sel je, takkan sampai besar nak jadi satu sel kan. Kalau tak ada mitosis, kita semua unisel. Satu sel je. Jadi mengalami mitosis, jadi berjuta-juta sel membentuk, berkembang menjadi embrio, masih lagi 2N dan seterusnya lah sampai sudah. Mitosis anak. Fetus lah, zygote, embrio, fetus. Dan seterusnya lah. Ini adalah bahagian apa? Keratan membujur testis. Bahagian testis. Ini bahagian testis ya. Kalau dipotong secara membujur, macam ni lah dia, rupa dia. Spermatogenesis ialah proses pembentukan sperma yang berlaku dalam tubul seminephros. Tolong ingat nama ni. Tubul seminephros. Sebut saja perkataan tubul. Tubul ni awak bayangkan pipe pipe yang kita salurkan air, maksudnya ada ruang kosong dalam dia. Seminephros. Setiap tubul seminiferous dalam BM, BI, ni BM
tubul seminiferous terdiri daripada sel germa primordium. Ini adalah sel induk. Nama dia adalah mula-mula nak memulakan proses spermatogenesis ni lah. Okey, sel induk dia adalah sel germa primordium yang ada dalam di setiap tubul seminiferous. Okey, apa yang dibuat? Okey, sel germa primordium, okey, prima, ingat prima mula-mula. Okey, primitif kan, mula-mula sekali. Akan menjalani pembahagian sel akan untuk menghasilkan sperma. Sel Sertoli, okey, sel Sertoli yang terdapat pada dinding tubul seminiferous membekalkan nutrien. Ingat ya, fungsi sel Sertoli nutrien. Dia akan bagi nutrien. Okey, sepanjang proses ini. Sperma diangkut dari tubul seminiferous ke epididermis. Ini epididermis. Maksudnya daripada sini, tubul seminiferous ni yang warna kuning yang awak nampak ni. Okey, bila dah hasilkan sperma nanti, sperma tadi dia akan collect dia akan angkut daripada sini warna kuning ni, ini testis ya, dia pergi kepada pergi ke bahagian epididymis. Okey, epididymis dan disalurkan keluar melalui ductus sperma. Ni ductus keluar daripada sini, dia keluar ke ductus sperma yang kita panggil sebagai vas deferens. Okey, dan dia akan bersambung ke sini. Siapa tahu struktur apa ni? Ini testis. Okey, ini testis. Ini apa? Ini bahagian yang cikgu kesel kat sini. Siapa tahu tu apa? Tengok dekat ruangan chat. Siapa yang boleh bagi respon? Apa dia kelas? Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz mana ni? Hafiz Izzuddin. Kau Hafiz apa ni? Muhammad Hafiz. Bahagian apa? Boleh tengok buku teks muka surat 287. Yang warna purple tu. Itu apa? Muhammad Hafiz. Awak kena tahu ya ciri-ciri apa ni? Struktur pembiakan lelaki. Dan dia juga ada dalam badan awak ya, Hafiz. Ada yang jawab. Okey, ramai yang jawab. Okey, itulah ductus sperma. Maksudnya bersambung ke ductus sperma. Yang kita gelar juga sebagai vas deferens. Okey, Hafiz mana ni? Dia pergi mana ni? Okey, proses spermatogenesis dirangsang oleh hormon. Okey, ada ada hormon kat sini. Ada 3 ya hormon. FSH, hormon perangsang folikel. Hormon perangsang folikel ataupun nama singkatan dia adalah FSH. Kenapa bukan HPF? Okey, ini dalam BI, follicle stimulating hormone. Sama dengan ini. Ini adalah LH, luteinizing hormone. Dalam BM kita tak boleh pandai-pandai letak dia singkatan. Kalau dalam BI, sebab dia diguna pakai oleh seluruh dunia. Kalau sebut je hormon FSH, satu dunia tahu. Tapi kalau tulis HPF, awak je tahu, awak seorang je tahu. Jadi nama dia adalah hormon perangsang folikel yang juga ada dalam wanita. LH pun ada dalam wanita. Cuma bezanya dalam lelaki ada testosteron. Okey, jadi ingat FSH, LH dan testosteron untuk lelaki. Dia buat apa? Dia akan merangsang perembesan testosteron FSH tadi, dan proses spermatogenesis dirangsang oleh dua hormon iaitu follicle stimulating hormone ataupun hormon perangsang folikel dan testosteron. Proses ini juga dibantu oleh hormon perluitinan. Okey, 4B belum belajar lagi kan tentang hormon? Tak apa, belajar dulu dengan cikgu. Yang juga akan merangsang perembesan testosteron di testis.
Maksudnya testosteron ni macam ni. Perangai hormon ni dia macam ni. Untuk sesuatu tu dirangsang, dia dirangsang juga oleh hormon. Maksudnya hormon A merangsang perembesan hormon B. Macam tu. LH dia akan rangsang testis untuk merembeskan testosteron. Inilah keratan membujur testis juga. Okay, terdiri daripada sepasang testis. Bukan satu ya, sepasang. Nampak macam satu kan? Sebab dia dilindungi oleh lapisan luar iaitu skrotum. Okay. Iaitu kulit lah, kulit nipis, skrotum. Nampak macam satu tapi sebenarnya dua. Sama macam ovari pun ada sepasang juga kiri kanan. Okay, yang akan menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Okay, nama hormon diambil daripada tempat dia dihasilkan di testis. Testis terdapat dalam skrotum yang terdapat di luar bukan di luar sel ya, di luar badan. Testis terdapat dalam skrotum. Skrotum adalah kulit luar yang terdapat di luar badan, di luar badan manusia, di luar badan lelaki. Kerana suhu skrotum bila berada di luar pada badan manusia, suhu dia akan rendah sama ada kurang 1 ataupun kurang 2 darjah Celsius daripada suhu badan. Maksudnya kalau badan kita adalah 37 normal, dia dalam 36 ke 35. Dia tak boleh terlalu tinggi. Sebab suhu ini suhu yang sesuai untuk penghasilan dan penyimpanan sperma. Kalau suhu 37 tu tak sesuai. Sperma boleh matilah dengan suhu yang tinggi. Okay, sperma yang sihat dapat dihasilkan. Okay, pergerakan sperma tadi adalah daripada tubul semen kepada epididymis, vas deferens, kemudian vesicle semen, kelenjar prostat dan juga uretra akhir sekali adalah pergerakan sperma. Pembentukan sperma pada dinding tubul seminiferous, okay. Inilah bermula dengan awak tengok satu ya, spermatogonium. Tengok struktur dulu. Kemudian dia ke dalam. Daripada luar dia ke dalam. Awak nampak ya daripada sini. Kemudian dia akan last kali akan jadi spermatozoa. Jumpa perkataan spermatozoa, Cikgu Kesa ni. Spermatozoa adalah nama lain untuk sperma. Kita panggil dia juga sebagai spermatozoa. Apa beza spermatozoa dengan spermatik? Spermatik pun sperm juga. Spermatogonium pun sperm juga. Spermatosit prima pun sperm juga. Spermatosit sekunder pun sperm juga. Jadi inilah proses-proses pembentukan sperm yang matang. Sperm yang matang kita panggil sebagai spermatozoa ataupun sperma. Okey, untuk yang ini, spermatik ni dia belum ada ekor lagi. Sebab tu kita tak panggil dia sperma. Kita tak gelarkan dia sebagai sperma ataupun spermatozoa. Bila dia dah ada ekor, dah lengkap, kita panggil dia sebagai spermatozoa. Tengok sini, hanya spermatozoa sahaja yang mempunyai ekor. Okey, jadi proses dia bermula daripada sini luar, yang paling luas sekali ya, spermatogonium. Kemudian spermatogonium ni akan menjadi spermatosit prima. Selepas spermatosit prima, okay, dia berkembang lagi menjadi spermatosit sekunder. Kemudian akan menjadi spermatik. Dan bila dia dah ada ekor, dia dah matang, kita panggil dia sebagai spermatozoa, iaitu sperma. Cikgu ulang lagi sekali ya. Spermatogonium kepada spermatosit prima, kemudian spermatosit sekunder, spermatik dan akhir sekali spermatozoa. Okey, siapa ingat lagi tentang sel Stoley tadi? Sel Stoley ni ada di antara sini. Okey, yang panjang-panjang ni, di celah-celah ni. Di celah-celah spermatogonium ni untuk membekalkan nutrien untuk kematangan. Okey, kat sini baca sikit. Tubul seminiferous dilapisi sel-sel yang belum mengalami pengkhususan, iaitu sel germa primordium. Tadi yang kita sebut awal-awal itu sel induk. Yang perkataan yang kat sini. Yang diploid, maksudnya diploid.
spermatozoa haploid dah. Sel ini mengalami mitosis banyak kali untuk hasilkan banyak-banyak spermatogonium. Okey. Bila dah jadi banyak-banyak spermatogonium, daripada spermatogonium nak hasilkan spermatosit prima, dia dah menjalani proses bukan lagi mitosis tetapi proses meiosis, MEI, meiosis. Pembentukan sperma, spermatogenesis, akhirnya adalah struktur testis. Okey. Okay, dapat diperhatikan kat sini sel intestis dan spermatosit prima. Okey. Epithelium germa, tisu, sperma ataupun spermatozoa. Yang tengah-tengah ni dah di ekor ni dah spermatozoa ni lah, sperm. Keratan melintang testis. Jadi yang bulat warna pink ni apa sebenarnya? Itu adalah mewakili tubul seminiferous. Muka surat 288, buku teks. Okey, tubul seminiferous. Kita potong secara melintang daripada atas. Awak nampak ni macam buah apa ni? Buah naga, dragon fruit. Macam ni lah rupa dia. Okey, setakat ni awak semua okey tak? Okey tak? Bagus Senjana jawab. Yang lain macam mana? Okey, setiap testis mengandungi banyak tubul yang berlingkar dipanggil tubul seminiferous lah, yang warna pink-pink colour ni. Tubul ini dikelilingi oleh spermatogonia. Spermatogonia akan terbahagi untuk membolehkan sperma dibebaskan. Sel intestis menghasilkan hormon seks lelaki. Okey, ini adalah testis tadi. Dalam versi BI sama yang kita belajar tadi lah. Inilah rumusan daripada proses spermatogenesis. Sebenarnya spermatogenesis ni dia mudah berbanding dengan oogenesis lebih complicated. Dia berasal daripada sel germa primordium 2N. Sebut je sel germa primordium. Sel germa primordium, ingat primitif, prima, mula-mula sekali. Okey, permulaan kan, pertama, ingat pertama, P pertama. So, dia adalah sel induk. Okey, sel ini berada dalam tubul seminiferous. Dia menjalani mitosis. Okey, menghasilkan banyaklah spermatogonium. Okey, sekarang kita pilih salah satu daripada spermatogonium ni. Okey, kita pilih yang ini. Kita tengok proses seterusnya. Spermatogonium yang 2N tadi, diploid tadi, dia akan berkembang menjadi spermatosit prima, masih lagi 2N. Okey, ingat ya. Tolong ingat, spermatosit prima masih lagi 2N. Okey, daripada spermatosit prima ni lah yang akan mula-mula menjalani meiosis. Bukan spermatogonium ya. Spermatosit prima yang akan menjalani meiosis. Mungkin cikgu ada tersilap konsep sikit tadi. Okey, spermatosit prima yang akan menjalani meiosis 1. Dan bila kita tulis meiosis, awak tak boleh tulis meiosis saja. Awak akan salah. Awak kena lengkapkan dengan perkataan 1, 2. Dan tak boleh tulis huruf biasa ya, 1, 2 macam tu. Awak kena dalam bentuk Roman macam ni. 1, 2 macam ni. Spermatosit prima 2N akan menjalani meiosis pertama. Meiosis hasilkan berapa sel anak? Mitosis hasilkan 2. Untuk meiosis berapa ya? Trisha Lee. Berapakah bilangan sel anak untuk meiosis? Trisha, awak pergi mana?
Okey, open. Siapa nak jawab? Bilangan sel anak untuk meiosis. Bila kita belajar biologi, kita kena kaitkan dengan previous lesson. Apa yang kita dah belajar sebelum ni, kita kena selalu kena kaitkan. Sebab memang dia ada perkaitan. Raja nak Amirah. Berapa sel anak untuk meiosis? Meiosis. Bukan mito ya. Hai, Raja apa senyap juga? Dua salah, 4. Ya, pas sel anak. Oh, bagus. Tepat Asma Husna. Dia cakap 4 sel anak. Siap bagi tahu lagi. Haploid. Betul. Tepat. Okey, untuk kali pertama. Untuk meiosis pertama kan, 2 dulu kan sel anak. Dan 2 tadi. Macam inilah. 2 ni. Kita panggil dia sebagai spermatosit sekunder. Kemudian setiap satu spermatosit sekunder ni akan menjalani pula proses meiosis kedua. Meiosis tak boleh satu ya, dia ada 2 proses. Dia sama je, profase, profasa, metafasa, anafasa, telefasa. Cuma tambah satu-satu, yang tu tambah 2-2. Okey, akan hasilkan pula akhir sekali. Yang macam Husna bagi tahu tadi, Asma Husna bagi tahu tadi ada 4. 4. Ni dah last ni, anak ni, sel anak ni yang kita panggil sebagai spermatik. Tak panggil lagi spermatozoa. Tak panggil lagi sperma. Kenapa? Sebab dia belum ada ekor. Dan dia kemudian dia akan menjalani pembezaan sel dan mulalah bentuk sperma. Ataupun kita panggil sebagai spermatozoa. Okey, spermatik tadi. 4 spermatik terhasil daripada setiap spermatosit primer. Okey, dan setiap satu menjalani pembezaan sel untuk menghasilkan sperma yang matang. Okey, spermatik mendapat nutrien daripada sel Sertoli untuk menghasilkan dia punya ekor. Okey, inilah fasa pembahagian mitosis. Kemudian dia pergi pada fasa kematangan. Tengah-tengah ni adalah fasa pertumbuhan. Okey, so ingatlah ni daripada sel germal primordium kepada spermatogonium, kemudian kepada spermatosit primer menjalani meiosis pertama untuk menghasilkan spermatosit sekunder, menjalani pula meiosis kedua menghasilkan spermatik, dan selepas pembezaan sel, sperma tadi akan dihasilkan. Okey. Buat flow satu. Catat. Okey, tahu ingat. Saya dapat 4. Kat sini ada 4 kan? 4 sperma kat sini. Ini untuk setiap ni ya, setiap spermatogonium. Bayangkanlah berjuta-juta spermatogonium. Okey, ni pun sama. Tengok je. Okey, awak tengok ni. Yang atas ni. Okey. Ni sel germal primordium tadi. Okey, sama je lah ya. Ini nukleus ya. Yang bayang nampak dia tulis N2N ni nukleus. Ini sel. So kalau soalan tanya, bilangan kromosom untuk spermatosit primer, jawapan dia adalah haploid. Bilangan kromosom untuk spermatosit sekunder, jawapan dia adalah haploid. Dah sini dah start haploid. Dah sekunder dah start haploid. Ingat, sekunder. Okay.
Yang sekunder ni lah yang akan menjalani pula meiosis 2 untuk menghasilkan spermatik dan melalui proses pembezaan akhir sekali hasillah sperma yang matang. Okay, nota ni cikgu dah upload sebenarnya ya dekat Google Classroom awak. Okay, kita dah habis tentang spermatogenesis, kita pergi kepada oogenesis. Okay, kita dah sejam, cikgu nak tanya awak okey lagi ke? Okey, nak teruskan ke? Teruskan ya sikit lagi. Okey, jangan risau, cikgu ada bagi latihan untuk awak di akhir topik ni. Latihan ni awak tak perlu salin soalan, awak jawab sahaja dalam buku tulis awak snap hantar kepada guru subjek. 4A kepada cikgu, 4B kepada cikgu, atik. Oogenesis dalam wanita lah. Oogenesis, O ya, double O. O huruf besar ya, O. Oogenesis. Okey, oogenesis. Cikgu sebut O sebab cikgu nak ingatkan kena letak double O. Oogenesis ialah proses pembentukan oosit. Ataupun kita panggil oosit lah senang. Oosit, ada double O ya. Oosit sekunder. Ataupun gamet betina. Tak sebut ovum sebut oosit sekunder. Kenapa? Ada sebab. Ovum tu, awak nampak sini. Oosit sekunder. Okey, awak nampak sini oosit sekunder. Kemudian baru panggil ovum kan? Maksudnya selepas proses apa ni? Ada sperma kan? Persenyawaan barulah membentuk ovum. Tak apa, kita pergi sekejap lagi. Proses ini berlaku dalam ovari. Berbeza daripada spermatogenesis, oogenesis bermula dalam ovari seorang perempuan sebelum dia dilahirkan. Maksudnya semasa dia dalam kandungan ibu dia, dalam rahim lagi, seseorang wanita tu ovari dia dah bermula dah proses oogenesis. Maksudnya dia masih fetus lagi. Fetus wanita lah. Fetus wanita dah bermula dah proses oogenesis. Beza dengan spermatogenesis. Spermatogenesis bila dah balik kan. Ni tak. Awak tengok sini dia punya flow dia sebelum kelahiran. Okey, dalam rahim ibu dia lagi. Apa yang berlaku? Jumpa lagi sama sel. Sel induk nama dia sel germa primordium. Sama macam spermatogenesis tadi. Akan menjalani pembahagian mitosis berulang kali untuk menghasilkan banyak-banyak oogonium yang diploid. Mitosis kan sama. Sebab itulah masih lagi diploid. Ini yang ni. Menjalani mitosis. Yang kedua, menghasilkan oogonium. Okay, oogonium berkembang menjadi oosit primer yang diselaputi oleh satu atau lebih lapisan sel folikel membentuk folikel primer. Maksudnya, awak bayangkan kalau awak tahu sampul surat, envelope, tahu kan? Sampul surat, dalam sampul surat tu kita letak surat. Jadi awak bayangkan oosit primer ni surat, folikel tu adalah sampul surat. Dia yang tutup, dia yang simpan oosit dalam tu. Okay, folikel primer, nama dia sama. Oosit primer diselaputi oleh folikel primer juga. Okay, perkembangan folikel dirangsang oleh hormon perangsang folikel iaitu FSH. Oosit primer menjalani meiosis tetapi berhenti pada peringkat profasa awal lagi. Profasa, metafasa, anafasa, telefasa kan. Profasa 1. Awak jangan tulis profasa saja ya, tulis profasa 1. Ni. Maksudnya merujuk kepada meiosis 1 sepanjang perkembangan fetus. Dia stop sampai situ je. Maksudnya rancak sampai situ je. Sampai profasa 1 dia berhenti kat situ.
Okey. Kemudian bila dah lahir seseorang wanita tersebut, pada peringkat bayi dan kanak-kanak, okey, oosit primer tadi yang ada dalam folikel primer, yalah, oosit primer yang ada dalam folikel primer tadi, okey, setiap bulan bermula dari peringkat akhir bali hingga putus haid. Okey, yang ketiga yang ni. Okey, daripada oosit primer tadi, folikel primer, setiap bulan bermula dari peringkat akhir bali hingga putus haid. Okey, dah bermula dah. Kat sini ya, akhir balik. Wanita akhir balik awal daripada lelaki ya. Umur di antara, awak belajar sebenarnya berapa tahun ya? 10 tahun ya? 10 tahun ke 12 tahun kan perempuan? Okey. Rujuk balik buku ya nanti. Akhir balik kat sini. Daripada oosit primer tadi. Okey. Apa jadi? Meiosis pertama dilengkapkan. Kan dia stop sampai profasa 1 tadi kan? Dia dah mula. Metafasa 1 kat sini. Okey, folikel pun sama. Dia orang pecahkan kat sini. Sepatutnya oosit ni ada dalam folikel. Tapi dia nak bagi awak nampak lah. Dia separate, dia asingkan macam tu. Okey, sama. Meiosis 1 dilengkapkan menghasilkan jasad kutub pertama N. Bila dah start meiosis, dah jadi haploid N. Dan juga 1. Kan meiosis pertama kan hasilkan 2 sel anak dulu. Okey. Hasilkan 1 adalah jasad kutub pertama dan 1 lagi adalah oosit sekunder. Awak tengok bahagian sini dulu. Yang ni abaikan dulu, okey. Kemudian yang ni pun sama. Daripada sini folikel pertama, folikel sekunder, selepas dibalik akan jadi folikel sekunder dan akan jadi folikel graf. Ingat nama ni, huruf besar ya, GRAAF, graf. Okey, berlakulah ovulasi. Okey, hari ke-14. Dah balik kan? Dah capai balik, dah datang period, dah datang menstruasi. Okey, dah datang haid hari ke-14 di mana folikel tadi, okey, awak nampak ada dot kuning kat tengah-tengah ni, itu adalah oosit ya, oosit. Ni, okey, awak nampak oosit sekunder dah keluar. Oosit sekunder yang ni lah, yang ini, oosit sekunder ni, dia dibebaskan. Bebaskan daripada mana? Daripada folikel graf. Folikel graf ni berasal daripada folikel sekunder. Folikel sekunder berasal daripada folikel primer. Okey, awak okey tak lagi setakat ni? Sanjana respon. Mewakili semua orang ataupun diri dia je kan. Okey, sekarang oosit sekunder yang dibebaskan. Jadi sekarang awak dah tahu, maksudnya ovulasi tu bukannya ovum dibebaskan. Yang dibebaskan adalah oosit sekunder. Okey, sekarang ni berlakulah mitosis. Sekejap ya. Okey, awak tengok perkataan ovulasi. Okey, oosit sekunder yang dibebaskan. Kemudian ada sperm kat situ kan. Meiosis tadi daripada 1 jasad kutub pertama N tadi. Maksudnya sekiranya sperma tu hadir barulah lengkap proses meiosis. Maksudnya untuk macam awak semua ni kan belum kahwin lagi kan. Jadi untuk anak-anak dara semua ni, 4 dara tepi sungai ni, okey, awak cuma terhenti pada oosit sekunder sahaja. Okey, sebab apa? Sebab tak ada sperma, tak wujud pun sperma. Kalau wujud sperma, hadirnya sperma, ada je persenyawaan, maka proses meiosis kedua akan carry on lagi lah, dia akan bersambung pula, macam tu. Jadi jasad kutub pertama N tadi akan hasilkan menjalani meiosis kedua, meneruskan lagi meiosis kedua, menghasilkan 2 jasad kutub. Manakala oosit sekunder pula akan menghasilkan, 1 akan merosot, 1 lagi adalah
ovum. So 4 lah bilangan dia total. Awak kira semula yang bawah ni. Ni lah total dia 4. Ada benda ni macam nak buang Okey, tu bilangan dia 4 ya. Ada 2 jasad kutub, 1 pula merosot, 1 lagi adalah ovum. Okey, apa jadi pada follicle graph tadi? Okey, follicle graph tadi dia stay. Dia tak keluar daripada ovari. Dia kekal dalam ovari. Dia akan menjadi corpus luteum. Tolong ingat nama dia. Corpus luteum. Ada fungsi corpus luteum. Corpus luteum ni sebenarnya dia akan merembeskan 2 jenis hormon iaitu estrogen dan progesteron. Progesteron ni penting ya. Ingat P. P progesteron, P pregnant. So untuk pregnant dia mestilah progesteron ni dia akan memastikan endometrium ataupun dinding uterus tu makin menebal untuk persediaan proses penempelan. Itulah pentingnya corpus luteum sebab dia yang akan merembeskan progesteron. Okey, ni bacalah Lala dah ada kan. Selepas ovulasi, bahagian folikel yang tertinggal akan membentuk corpus luteum. Inilah yang warna kuning ni. Awak tengok nanti ya, ada gambar dia. Okey, proses oogenesis, ni keseluruhan dia lah. Awak dah pejam celik dah tengah-tengah hari ni belajar tentang oogenesis kan. Okey, pertama dia berlaku di dalam ovari lah of course. Yang kedua bermula semasa fetus lagi iaitu 1000 hingga 2000 sel germa primordium iaitu 2N diploid number SGP ni apa? Telah terbentuk. SGP ni cikgu tak pasti apa dia. SGP ni apa? SGP mitosis. SGP ni adalah sel germa primordium. Exam jangan tulis SGP ya. Kat sini mungkin dia nak singkatkan, senang nak buat slide. Okey, sel germa primordium akan mitosis menjadi menjalani mitosis menjadi banyak-banyak oogonium. Oogonium masih lagi diploid. Sebab mitosis mestilah diploid. Meiosis baru haploid. Okey, kemudian oogonium mengalami pertumbuhan membentuk folikel primer yang mengandungi oksid primer. Ingat folikel primer, oksid primer. Masih lagi diploid number 2N. Kemudian folikel primer yang ni pula mengalami fasa kematangan dan perkembangan menjadi folikel sekunder dan folikel graph. Daripada folikel sekunder akan jadi folikel graph. Macam salah aja graph tu. Okey, rujuk balik graph. Okay, oogenesis ialah proses pembentukan ovum atau gamet betina. Proses ini berlaku dalam ovari. Ini awak dah belajar kan? Ni dah. Ni ejaan betul dia. Graf macam ni ya, huruf besar G. Okey, ini adalah oogenesis. Okey, awak tengok balik kat sini. Okey, fasa pembahagian, fasa kematangan. Okey, tengok pada fasa pembahagian. Daripada sel sel germa primordium tadi menjalani mitosis, menghasilkan berjuta-juta oogonium. Beribu oogonium. Kemudian setiap satu oogonium tu akan mengalami berkembang menjadi oksid primer, mengalami meiosis pertama dan seterusnya meiosis kedua. Sebab itulah setiap bulan kan ada haid kan. Haid kan dia keluar bersama dengan darah dan juga ovum yang mati. Bayangkanlah kalau ovum tu, ovum pula, oksid sekunder tu tak mati-mati, banyaklah anak awak kan. Jadi dikeluarkan setiap bulan lah. Gili-gili kiri kanan. Beribu-ribu pula anak awak nanti. Okey, oogenesis pula. Kat sini, ni masih lagi dia punya apa nama, summary dia lah. Cikgu rasa cikgu tak payah pergi satu-satu lah sebab cikgu dah terangkan tadi. Dia sama je. Kalau awak tak faham diagram pertama,
Awak tak faham gambar rajah yang kedua ni. Tak faham lagi? Gambar rajah ketiga pula ni. Ni semua ada dalam awak punya Google Classroom ya. Okay, cikgu pergi seterusnya. Ni last kali. Tengok yang last kali ni. Ni kan. Dah habis dah settle dah. Meiosis kedua. Tengok. Oosit sekunder. Awak jangan buat 2 degree macam ni ya. Exam jangan buat macam ni. Ni peringkat ijazah ni buat macam ni. Okey, tulis oosit sekunder. Jika berlaku persenyawaan, maksudnya ada sperma, oosit sekunder akan melengkapi proses meiosis di mana dia akan menghasilkan satu jasad kutub, kedua, ini yang akan mati tu kan, dan satu ovum ni yang akan berkembang. Dan untuk pengetahuan awak, ovum adalah sel yang terbesar ya dalam badan manusia, manakala sperma adalah sel yang terkecil. Ini pun sama pada masa sama. Kan ada 2 kan jasad kutub tadi, satu jasad kutub pertama, satu lagi oosit sekunder. Ini pula pun sama akan jadi jasad kutub. Okey. Jasad kutub kedua. Maksudnya kita tekankan kat sini satu je lah. Satu, ovum ni satu saja. Tapi untuk spermatogenesis, setiap proses spermatogenesis tu akan hasilkan 4 sperma ataupun spermatozoa. Untuk proses genesis ni satu je ovum ni je. Kita tekankan. Okay, ini adalah perbandingan di antara oogenesis dengan spermatogenesis. Okay. Awak tengok, awak tenung lama-lama ya, nanti awak tengok nota awak tu. Awak nak memahamkan tu mula-mula ya. Okey. Tadi sambungan yang tadi. Yang mula-mula tadi. Ingat lagi tak? Okey, ni ada nombor 3. Apabila dilahirkan, seorang bayi perempuan sudah mempunyai berjuta-juta oosit prima yang kekal dalam peringkat profasa 1. Iaitu meiosis 1. Jangan lupa, jangan tulis profasa saja, tulis profasa 1. Okey, meiosis 1. Kalau tulis meiosis, mesti tulis 1. Untuk merujuk mana-mana fasa pun kena tulis fasa 1, fasa 2. Kalau tak sia-sia jawab tulis, tak ada markah. Bilangan ini akan berkurang pada tiap akhir balir lah. Kalau tak anak awak nanti berjuta-juta juga. Okey, apabila mencapai akhir balir, oosit prima akan meneruskan meiosis 1 untuk membentuk oosit sekunder dan jasad kutub pertama. Oosit sekunder akan memulakan meiosis 2 yang berhenti pada metafasa 2. Ingat lagi tak metafasa? Metafase plate. Ada garis satah khatulistiwa tu, dia beratur kat situ kan? Okey, jadi jasad kutub pertama akan melengkapkan meiosis 2 dan membentuk 2 jasad kutub kedua. Lapisan sel folikel yang menyeliputi oosit sekunder dikenali sebagai folikel sekunder. Okey, folikel sekunder berkembang menjadi folikel graf. Mesti huruf besar ya, graf ni. Ingat, folikel pertama, folikel sekunder, folikel graf. Last sekali barulah corpus luteum tadi. Okey, folikel graf yang berkembang menghasilkan, ni pentingnya folikel graf tadi sebab dia yang akan merembeskan estrogen. Dia yang menghasilkan estrogen. Okey, folikel graf yang matang akan menghampiri permukaan ovari lalu membebaskan. Ni dah proses ovulasi. Dibebaskan apa? Bebaskan oosit sekunder ke dalam tiub falopio. Okey, bebaskan ke tiub falopio di mana persenyawaan hanya berlaku dalam tiub falopio sahaja. Ingat tu. Oosit sekunder, ovum yang belum matang. Okey, dia belum matang lagi. Merupakan ovum yang belum matang. Okey, dia akan lengkap proses meiosis kedua sekiranya sperma menembusi oosit sekunder. Okey, dia macam gerudi-gerudi kan, sperma tu dia ada gerudi, dia masuk dia punya nukleus dia ke dalam oosit sekunder tadi. So proses meiosis 2 yang berhenti pada metafasa 2 tadi. Ni metafasa 2. Yang ni kan meiosis 1 pada profasa 1. Kena mention spesifik juga. Awak tak boleh cakap meiosis 2. Kena cakap dekat mana? Dekat metafasa 2. Menghasilkan ovum iaitu diploid haploid. Okay, haploid. Dan satu jasad kutub N. Persenyawaan antara nukleus ovum
dengan nukleus sperma akan menghasilkan zygote diploid 2N. N huruf kecil jangan buat huruf besar, salah. Kesemua jasad kutub akan merosot. Yang 3 lagi tu merosot dan disingkirkan dari ovari. Cuma ovum 1 saja kita fokus kat sini. Okey, ni ada 2 pilihan. Jika berlaku persenyawaan dan jika tiada persenyawaan. Jika berlaku persenyawaan, korpus luteum terus berkembang dan merembeskan ataupun menghasilkan estrogen dan progesteron. Ingat, korpus luteum hasilkan 2 hormon, estrogen, progesteron, manakala korpus luteum, jika tiada persenyawaan berlaku, korpus luteum dan oksid sekunder akan merosot. Dia matilah macam tu lah. Macam awak sekarang lah. Apa yang berlaku dekat diri awak sekarang, wanita lah. Budak-budak perempuan dekat tempat sekarang ni. Korpus luteum dan oksid sekunder akan merosot lalu disingkirkan bersama haid. Sebab ovum, oksid sekunder lah. Ovum lah kira kan. Dia cuma boleh hidup 24 jam sahaja bersamaan dengan 1 hari. Sperma 3 hari di luar badan. Lelaki lah 72 jam. Ni gambar ni. Sangat membantu awak ya. Perhatikan betul-betul. Awak tenung gambar ni. Ini adalah ovari. Awak mula daripada sini. Daripada atas ni. Folikel primer akan menjadi folikel sekunder. Nampak tak saiz dia semakin besar. Dalam tu ada ni. Nampak tak dalam ni ada macam biji tu kan, isi dia. Kat luar tu folikel. Kat dalam tu adalah oksid. Oksid primer ni. Kat luar dia adalah folikel graft. Kemudian folikel graft tadi dia akan pecah dan membebaskan, dia akan datang dekat dengan dinding ovari dan dia akan bebaskan oksid sekunder. Ini adalah proses ovulasi. Apa jadi pada folikel graft? Graf. Sebut graf senang. Ada double A. Apa jadi pada folikel graft? Folikel graft ni dia akan berkembang menjadi korpus luteum, di mana korpus luteum ni lah yang akan merembeskan hormon estrogen dan juga progesteron. Begitulah berlaku setiap bulan dalam kitar haid. Kiri kanan bergilir. Macam inilah proses dia. Masa tinggal lagi 10 minit lagi 20. Ada soalan tak setakat ini? Sebelum kita pergi pada perbezaan antara spermatogenesis dengan oogenesis. Cikgu buka untuk soalan. Kalau tak ada, cikgu teruskan ya. Cikgu minta seorang pelajar baca persamaan dan perbezaan. Kita panggil Dayana, boleh? Ya, cikgu. Awak baca je kat dalam jadual tu. Spermatogenesis dan oogenesis. Persamaan merupakan proses gametogenesis yang berlaku dalam organ pembiakan, menghasilkan gamet yang bersifat haploid dan terlibat dalam persenyawaan. Perbezaan berlaku dalam testis, berlaku dalam ovari. Spermatogenium diploid menghasilkan 4 sperma haploid setelah menjalani meiosis. Oogenium diploid hanya menghasilkan 1 oksid sekunder haploid berfungsi dan 3 jasad kutub yang tidak berfungsi setelah menjalani meiosis. Sperma bersaiz lebih kecil dan mempunyai bahagian kepala, tengah dan ekor. Oksid sekunder bersaiz lebih besar dan berbentuk sfera. Selepas meiosis 1, 2 spermatosid sekunder dihasilkan. Selepas meiosis 1, 1 oksid sekunder dan 1 jasad kutub terbentuk. Meiosis adalah lengkap. Meiosis 2 dilengkapkan hanya apabila sperma mensenyawakan oksid sekunder. Spermatid
menjalani perbezaan untuk menjadi sperma. Oosit sekunder tidak menjalani perbezaan. Proses pembentukan sperma adalah berterusan, iaitu bermula dari akil balik sehingga lanjut usia. Proses pembentukan oosit sekunder tidak berterusan. Proses ini bermula dalam fetus perempuan dan terhenti apabila bayi dilahirkan. Proses diteruskan hanya setelah akil balik dicapai sehingga putus haid. Berjuta-juta sperma dihasilkan setiap hari. Hanya satu oosit sekunder dibebaskan dari ovari setiap kita haid. Okey, terima kasih Dayana. Okey, yang lain okey. Maksudnya kat sini proses spermatogenesis dan proses oogenesis melibatkan proses meiosis lah untuk menghasilkan gamet. Ingat ya, dia ada banyak istilah sains kat sini. Oosit sekunder, oosit primer, spermatik kan. Ada kat sini ada banyak spermatik. Istilah-istilah ni lah semua kena ingat. So exam boleh jawab macam ni lah. Jawab dalam bentuk jadual. Buat macam ni. Dah complete dah. Dah lengkap dah. Awak mesti compare dia, bandingkan dia macam ni. Satu berlaku dalam testis, satu lagi dalam ovari. Jangan pula satu dalam testis, satu lagi awak compare yang kolom nombor 2 ni. Walaupun betul jawapan tu, tapi sebab awak tak compare macam tu, awak jadi salah. Sebab itulah selamat awak dalam jadual berbanding dengan awak tulis dalam bentuk perenggan. Sebab dalam bentuk perenggan awak kena compare, awak kena bandingkan terus. Contoh, awak buat ayat, perenggan pertama berlaku dalam testis, spermatogenesis berlaku dalam testis, manakala oogenesis berlaku dalam ovari. Mesti terus compare. Mesti terus ada perbandingan. Kalau awak buat satu paragraf, awak cerita pasal spermatogenesis je, ni semua ni awak cerita satu paragraf. Paragraf kedua, perenggan kedua, awak cerita pasal oogenesis, awak tak dapat markah. Sia-sia je awak buat. Awak akan jadi kosong. Untuk selamat, awak kena buat dalam jadual. Kalau tak nak buat juga jadual, tak suka jadual, buatlah dalam bentuk esei juga. Tapi syarat dia terus bandingkan. Nah, ini dengan ini terus. Perenggan kedua pula, ini terus dengan ini terus. Okey, cikgu harap awak faham ya. Persamaan pembentukan sperma dan ovum, kedua-duanya berkembang daripada sel yang sama. Sel yang sama. Nama dia je sama kan? Itu sel epithelium germa. Okey, epithelium. Epi ni maksudnya lapisan tepi ya. Kulit macam tu lah, kawasan tepi tu. Okey, 2N. Sel yang belum mengalami pengkhususan. Apa itu sel epithelium germa? Dia merupakan sel yang belum lagi mengalami pengkhususan di dalam organ pembiakan. Sel-sel tersebut mengalami mitosis untuk menghasilkan banyak sel diploid, iaitu spermatogonium dan oogonium. Nama dia lebih kurang je. Nium kat belakang kan. Okay, kedua-dua proses mengalami meiosis untuk menghasilkan gamet. Kedua-duanya melibatkan fasa pertumbuhan dan juga fasa kematangan. Okey, ni cikgu tak baca lah. Awak tengok nanti ya. Perbezaan di antara macam yang Dayana baca tadi lah. Kalau ada pun tambah sikit je lah kat situ kan. Cuma ada saiz kat sini ya. Saiz dia. Spermatogenesis. Sperma kan sel terkecil dalam badan manusia. Merupakan sel yang, ovum merupakan sel yang terbesar ya. Yang ni tak boleh bergerak lah. Ovum mana boleh bergerak. Dia tak ada. Dia dibantu oleh silia macam penyapu cikgu cakap. Bayangkan penyapu kat dalam awak punya tube fallopian tu. Sapu-sapu dia tolak. Okay, dia punya silia tu awak bayangkan penyapu dekat rumah awak tu. Jangan bayangkan mop pula ya, penyapu ya. Ni ada ekor dia sendiri boleh berenang. Sebab itulah ada persenyawaan dalam dengan persenyawaan luar kan. Kalau persenyawaan luar, kalau macam ikan, katak, dia perlu pada medium, perlu ada air. Nak berenang kan? Macam tu. Okey, ni. Okey, hasil. Ni awak dah tengok tadi kan, dah faham dah. Okey, hasil dia untuk oogenesis. Satu je oosit sekunder dan 3 lagi dia akan merosot lah, iaitu jasad kutub tadi. Ni senang je. Spermatogenesis memang 4-4 tu adalah spermatozoa ataupun sperm. Okey, itu adalah gambar. Okey.
Yang warna purple tu adalah nukleus kromosom ya. Sorry. Kromosom. Ni peringkat apa ya kelas? Dia dah berpisah dah. Pisah. Profasa, metafasa, anafasa, anafasa, telefasa. So ini adalah anafasa. Kalau dia berata macam ni adalah metafasa. Metafasa 1. Okey. Ini profasa, metafasa, anafasa 2. Ini dah telur dah. Dah jadi telur dah. Nampak tak? Sebiji-sebiji dah telur. Ni sel ya. Yang luar ni sel. Yang ini je nukleus dalam ni. Awak jangan bayangkan semua ni nukleus ya. Bukan. Bukan yang awak tengok gambar rajah diagram kat dalam ni, gambar rajah ni bukannya nukleus ya. Ini adalah sel. Kita abaikan organel-organel lain. Yang bahagian purple ni adalah kromosom. Awak akan nampak, kalau awak boleh nampak, awak tengok betul-betul, perhatikan betul-betul, awak akan nampak ada nuclear membrane, membran nukleus kat tepi-tepi ni. Okey. Kemudian dapatlah berapa? 4 sperma. Yang ini 1 saja. Egg cell, sel telur. Nak banyak nama ya ovum ni. Kita panggil juga sel telur. Okey, kemudian ni adalah struktur sperma dan juga follicle graph ni. Okey, sperma dia ada bahagian kepala, bahagian tengah yang mengandungi banyak mitokondria untuk bekalkan tenaga untuk dia berenang, ekor untuk berenang. Okey. Bahagian tengah mengandungi banyak mitokondria, menjana tenaga. Ingat ya, respirasi sel. Untuk membantu sperma berenang ke tiub fallopian bagi proses persenyawaan. Inilah gambar follicle graph. Dalam dia ada, yang warna hijau ni adalah oosit sekunder. Okay, oosit sekunder ialah satu sel besar yang dikelilingi oleh selaput jeli dan sel-sel folikel. Keseluruhan oosit sekunder dan sel-sel folikel membentuk follicle graph. Ada soalan tak? Cikgu berhenti sampai sini dulu. Sampai sini. Sebab slide ni banyak ya, ada 100 lebih tak silap. Cikgu berhenti sampai sini. Ada soalan tak? Hari ni cikgu tak bagi awak homework. Tapi homework tu nanti di akhir. Bila dah habis semua, baru cikgu bagi homework. Untuk minggu depan lah cikgu bagi awak homework. Kita kan belajar sampai 18 hari bulan 12 kan? Okay, masih ada lagi kelas. Kita berhenti sampai sini. Awak boleh rujuk balik ya buku teks dan juga PowerPoint cikgu ni dekat dalam Google Classroom. Buku teks pun samalah, nota yang sama. Okey tak tengah-tengah hari ni? Belajar banyak betul istilah-istilah sains. Aiman Syahir? Ada soalan? Okey, awak semua ni dah lapar kot tengah hari kan? Okey, Gan? Tak sebut Gan hari ni. Gan okey tak? Gan John Yao? Kembar dia Jeffrey. Okey tak kembar awak? Li Yu Jia okey? Okey. Rasa susah tak? Susah. Janganlah rasa macam tu. Okey. Jangan lupa ya isi, sebenarnya cikgu dah ambil dah kehadiran awak dalam Google Meet ni. Ada cikgu boleh dapatkan kehadiran daripada Google Meeting ni. Tapi cikgu nak tengok kelas mana-mana kan. Kadang-kadang tersilap. Jadi tolong isi link Google Form tu sekali ya. Okay, kita berhenti sampai sini sahaja. Hari ni cikgu tak bagi awak homework tau. Homework awak cuma baca balik. Boleh? Okay. Okay, thank you. Bye-bye. Cikgu stop recording. Okay, stop recording.